Masa dah habis, saya bagi seminit ni. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja penjelasan saya mengenai perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Menteri, rasa minta jawab, rasa sini. Perhatian, keprihatinan, teguran, sokongan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat semua. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan kerana telah lebih masa yang panjang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pengangkutan untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan. 30 minit. Datuk Yang Di-Pertua, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 13 orang ahli yang berhormat terhadap kementerian ini yang membahaskan dan menyentuh perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Infrastruktur pengangkutan dan logistik merupakan antara pemboleh daya utama iaitu enabler kepada pembangunan sosioekonomi. Di bawah kerangka rancangan Malaysia ke-12, sektor pengangkutan dan logistik akan dipertingkatkan lagi kecekapannya dalam usaha untuk menyediakan sistem pengangkutan yang bersepadu, mampu bayar dan lancar. Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Bayan Baru telah membangkitkan status pembangunan lapangan terbang antarabangsa semasa AMK-11. Di bawah AMK-11, tiada lapangan terbang antarabangsa baru yang dibina atau lapangan terbang antarabangsa sedia ada yang telah dinaik taraf. Walau bagaimanapun, terdapat 3 projek naik taraf atau bina lapangan terbang domestik yang sedang dilaksanakan seperti berikut. Pertama, lapangan terbang Sandakan di mana status kemajuannya adalah 61% siap. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kelantan. Projek ini baru saja dimulakan dengan kerja-kerja awalan. Dan ketiga, lapangan terbang baru Mukah, Sarawak telah siap sepenuhnya dan beroperasi mulai 17 Jun 2021. Yang Berhormat Teluk Intan dan Ipoh Timur telah membangkitkan isu penaiktarafan lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS Ipoh. Menteri, Bayan Baru. Ya. Boleh. Saya nak tanya sedikit kerana Menteri kita tahu bahawa lapangan terbang antarabangsa di bayan lepas sememangnya mempunyai perancangan untuk buat expansion. Itu dah lama. Jadi apa status sekarang? Kita nak mohon Menteri jawablah kepada Yang Berhormat, tentang ni. dalam muka surat keempat saya ada. Ya, Okey, sekejap, terima kasih. Sebab ada Yang Berhormat Bukit Bendera juga bawa isu ni. Kerajaan telah untuk lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh LTSAS. Kerajaan telah melaksanakan projek naik taraf LTSAS pada tahun 2012 yang merangkumi pemanjangan dan pelebaran landasan, menurak taxiway dan menaik taraf terminal dengan peruntukan sebanyak 40 juta ringgit bagi menampung operasi pesawat jenis B737 dan A320. LTSAS direka bentuk untuk menampung pengendalian 0.5 juta penumpang setahun. Jumlah pengendalian penumpang di LTSAS pada tahun 2019 adalah seramai 457,231 orang penumpang, iaitu penggunaan sebanyak 91% daripada kapasiti reka bentuk. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan terhadap sektor penerbangan penumpang berikutan dengan pelaksanaan sekatan perjalanan bagi sektor domestik dan antarabangsa oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak ini. So, sektor penerbangan negara diunjurkan hanya akan pulih dalam tempoh 3 hingga 4 tahun tertakluk kepada situasi semasa penularan COVID-19. Jumlah pengendalian penumpang LTSAS pada tahun 2020 telah mencatat penurunan drastik dengan pengendalian seramai 100,665 penumpang saja, iaitu penurunan sebanyak 78% berbanding tahun 2019 dan penurunan jumlah penumpang masih berterusan sehingga hari ini. Kementerian Pengangkutan berpandangan LTSAS masih lagi mampu untuk menampung peningkatan penumpang dan keadaan terminal lapangan terbang dan landasan sedia ada juga baik dan memadai bagi kelancaran operasi penerbangan yang sedia ada. Justru tiada keperluan mendesak untuk menaik taraf lapangan terbang tersebut. Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Bukit Bendera telah membangkitkan isu projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP tidak dimasukkan dalam dokumen RMK 12. Cadangan projek menaik taraf LTAPP sebelum ini akan dilaksanakan oleh pihak Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB secara
PFI, Inisiatif Pembayaran Swasta. Walau bagaimanapun, penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan negatif terhadap industri penerbangan negara, terutamanya kemampuan MAHB untuk membiayai projek tersebut. Berdasarkan perkembangan terkini dan kekurangan permintaan daripada industri penerbangan negara, projek ini akan ditangguhkan sehingga industri penerbangan pulih. Untuk tempoh ini, kerajaan sedang menyelesaikan beberapa isu termasuk pengambilan tanah di beberapa kawasan di sekitar LTAPP bagi membolehkan projek naik taraf LTAPP dapat dilaksanakan setelah industri penerbangan pulih. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada Ogos tahun lalu, tak silap saya 27 Ogos, saya sendiri telah bersama-sama dengan pimpinan MOT telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang mengenai masalah tanah yang perlu diuruskan dalam tempoh terdekat. Jadi pada masa yang sama, bagi memastikan keperluan pembangunan jangka panjang lapangan terbang di Malaysia berdasarkan keperluan industri semasa mengambil kira impak COVID-19 dan keperluan sistem jaringan kesaling hubungan pengangkutan negara, Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan NASP yang akan bermula hujung tahun ini untuk menentukan hala tuju pembangunan lapangan-lapangan terbang di Malaysia dari segi pembangunan infrastruktur fizikal, keperluan ruang udara, airspace requirement, kajian ekonomi dan strategik agar pembangunan lapangan terbang itu dilaksanakan berdasarkan kepada keperluan sebenar. Betul tak betul? Menteri, Yang Berhormat, Menteri sekejap. Tentang lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Menteri tadi kata tentang lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan dibangunkan, ya, diperluaskan menggunakan PFI. Dan kita tahu bahawa funding itu datang daripada MAHB. Sekarang kerana MAHB ada masalah COVID, lapangan terbang, MAHB dan sebagainya mengalami kerugian yang besar. Ya, jadi atas sebab itu, adakah MAHB masih mampu untuk menanggung kos tersebut dan bagaimana mereka adakah itu soalan nombor satu, masih mampukah untuk raise funds untuk buat extension. Kedua adalah adakah schedule, ya, perancangan itu akan ditundakan atau dia akan ikut perancangan yang asal, ya, yang sebenarnya harus dimulakan, ya, projek itu akan dimula secepat mungkin, ya. Tahun ini ke tahun lepas, ya, tapi adakah dia kerana COVID dia terpaksa ditundakan? Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat. Satu soalan yang baik di mana pihak MAHB semasa berlakunya pandemik ini mereka membelanjakan setiap bulan 140 juta untuk maintenance dari segi 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia yang mereka perlu selenggarakan dan juga beroperasi. Apa yang berlaku ialah apabila PSC, Passenger Service Charge yang kita kenakan di Malaysia, kita tak mengutip bagi mereka yang masuk ke Malaysia. Yang dikutip adalah mereka yang keluar daripada Malaysia. Dalam keadaan ini, tiada pendapatan sebab tak ada pelepasan daripada Malaysia. Mereka tak berlepas daripada Malaysia. Jadi dalam keadaan sumber pendapatan begitu kurang sekali atau hampir kosong dan berbanding dengan pengoperasian 140 juta satu bulan, bermakna lebih daripada 2 bilion telah dibelanjakan semasa pandemik ini. Jadi dalam keadaan ini, projek LTAPP ini sebenarnya menelan belanja 1 bilion lebih. Jadi dalam keadaan yang terdesak, daripada ramalan daripada IATA, kita melihat secara realistik lapangan terbang di Malaysia dan sektor penerbangan di Malaysia mengalami satu situasi di mana sebelum COVID, pada tahun 2019 kita mendapat penumpang 109 juta. Dan tahun lalu 2020, dalam kita pada suku tahun pertama masih okey dan kita hanya mencapai sekitar 26 juta penumpang setahun. Ini satu penurunan yang cukup mendadak. Dan pada tahun ini, untuk tempoh 6 bulan yang pertama, hanya 3.6 juta penumpang. Dari segi pendapatan MAHB memang kurang. Maka tidak ada pilihan, terpaksa dianjakkan dari segi aliran tunai, maka mengikut jangkaan IATA juga, kita akan pulih sepenuhnya pre-COVID pada tahun 2025. Sebab itu dalam jawapan saya kata, soal tanah kita uruskan waktu ini. Dan kita kena reschedule balik.
apa yang dihasratkan. Memang Pulau Pinang ni satu lapangan terbang yang berdaya saing, yang cukup dinamis. Dari segi jumlah penumpang, mereka telah mencapai penumpang yang agak tepu lah. Jadi sebelum COVID, maka kita melihat ke semua fakta ini itu akan diberi priority atau keutamaan dalam soal ini. Menteri, Terima sedikit kasih. saja Okey. tambahan. Terima kasih Menteri kerana memberi jawapan yang bagus. Saya macam ini, kita apabila kita low time, biasanya kita buat kerja. Saya masih ingat apabila kita buat lapangan pembesaran lapangan di Bahan Lepas airport. Keadaan yang huru-hara kerana banyak passenger masuk tetapi at the same time dia buat pembesaran. Jadi keadaan yang sangat sesak dan tidak selesa dan bahaya. Jadi apabila kita ada sekarang kekurangan penumpang, this is the best time untuk kita buat expansion because saya percaya dan saya yakin penerbangan itu akan kembali dan saya mohon supaya kementerian memberi keutamaan kepada Penang Airport kerana itu adalah airport yang sangat-sangat penting dari segi strategik, dari segi industri, pelancongan dan juga untuk domestik. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Sebenarnya Yang Berhormat sebagai seorang jurutera pun tahu bahawa situasi itu memang ideal. Kalau waktu ni adalah kata orang dalam keadaan merosot dari segi ekonomi dan kita perlu merancangkan pembangunan pada waktu yang sama, waktu ni tak sibuk. Itu dalam keadaan ideal di mana kita ada sumber pendapatan. Dalam keadaan kita telah menghabiskan semua tabungan dan dalam keadaan terdesak ini terpaksa kita mengubah strategi. Jadi saya juga mendoakan dia lebih cepat, lebih awal daripada 2025. Dan pada waktu yang sama, NASP akan dilaksanakan hujung tahun ini sehinggalah 2023. Jadi bila sampai itu kita tahu mana yang mempunyai daya saing, mana yang perlu kita utamakan. Ya, Yang Berhormat, saya bagi jaminan itu yang akan kita lakukan. Teruskan. Yang Berhormat Seremban telah membangkitkan isu mengenai rancangan kerajaan berkenaan dengan pembangunan lapangan terbang dalam RMK12. Semua cadangan projek baru pembinaan lapangan terbang baru ataupun menaik taraf mana-mana lapangan terbang akan ditangguhkan sehinggalah industri penerbangan pulih. Dalam tempoh ini, sekiranya terdapat keperluan, kementerian hanya dapat menyelesaikan beberapa isu berhubung dengan pengambilan balik tanah dan berapa kawasan lapangan terbang sedia ada seperti mana yang telah saya huraikan. Walau bagaimanapun, cadangan pembangunan lapangan terbang atau padang terbang untuk tujuan penyediaan perkhidmatan udara luar bandar RAS akan diteruskan. Tertaluk kepada kedudukan kewangan negara, kementerian akan mempertimbangkan permohonan tersebut sekiranya terdapat keperluan mendesak penduduk-penduduk di kawasan pedalaman negara khususnya di Sabah Sarawak. Kementerian akan mengemukakan permohonan kepada unit perancang ekonomi untuk menaik taraf dan membina mana-mana lapangan terbang berdasarkan laporan NASP yang disebut-sebutkan. Begitu juga menjawab persoalan Yang Berhormat Lahad Datu mengenai lapangan terbang Lahad Datu, iaitu kementerian akan mempertimbangkan projek menaik taraf lapangan terbang Lahad Datu selepas kajian NASP disiapkan. Datuk Yang Dipertua, ya. Terima kasih Datuk Ketua. Saya nak mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan status lapangan terbang Kulim KSP. Walaupun saya difahamkan ini adalah satu inisiatif daripada pihak swasta dan telah banyak kali diwawakan pembinaan lapangan terbang ini. Setahu saya tidak ada apa-apa kelulusan diberikan oleh Kementerian Pengangkutan dan tidak pernah ada permohonan. Saya nak tahu apakah status dan apakah pendirian Kementerian Pengangkutan terhadap pembinaan lapangan terbang Kulim ini. Terima kasih. Saya Seremban sila. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Kalau tak silap saya pada 13 Ogos tahun lalu, semasa saya menghadiri majlis mesyuarat MPFM di bawah Plan Malaysia. Perkara ini telah dibangkitkan, iaitu mereka meminta supaya KSP itu dapat diluluskan. Dan ini sebagai salah satu agenda yang dibincangkan ketika itu. Tetapi setelah kita menerima pandangan daripada semua agensi, mesyuarat tersebut hanya membenarkan mereka merancang. Bermaksud masih lagi tertakluk kepada kelulusan akhir daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia. Permohonan untuk aerodrom pun belum dikemukakan. Dalam konteks ini, kalau kita nak meluluskan sebuah lapangan terbang, ianya perlu melalui satu proses. Pertama, perancangan fizikal negara, MPFN kena luluskan. Kedua, subjek kepada kajian seperti EIA, SIA, TIA, HIA, FIA
dengan Marine Risk Assessment. Ini antara perkara yang perlu dilakukan. Dan selepas tu baru dihantar kepada Kementerian Pengangkutan sebagai regulator. Dan dari situlah kita akan melihat dari segi cargo load, adakah apa yang diunjurkan itu betul. Kedua, dari segi penumpang kita lihat. Kalau kedudukan KXP ini hanya komplement kepada LTAPP, bermaksud prioritinya adalah LTAPP. Kerana this complement this another airport. Itu yang pertama. Dan kita melihat perancangan untuk Pulau Pinang telah dimulakan. Jadi kita masih menunggu input daripada pasukan pakar daripada KXP ini untuk meyakinkan kita dari segi cargo load berapa yang mereka letak. Contoh, mereka letak unjuran penumpang 3 juta. Kita kena lihat sama ada realistik atau tidak. Kerana kalau dekat Langkawi sekarang baru 3 juta. Begitu banyak penerbangan ataupun road yang telah dialihkan ke Langkawi. Dan kita melihat di Alostar lebih kurang 1.5 juta setahun. Jadi apakah KXP ramalannya 3 juta boleh dicapai? Dan syarikat mana, penerbangan yang mana yang akan pergi ke sana? Ini semua perlu dilihat sebelum Kementerian Pengangkutan mengikut akta, kita berikan kelulusan dan CAM akan mempertimbangkan dari semua sudut, bukan semata-mata satu perancangan projek mega seperti ini. Jadi ini yang saya nak terangkan. Yang Muhammad Production telah membangkitkan isu mengenai kos projek ECRL. Pelaksanaan projek infrastruktur mega seperti ECRL merupakan salah satu strategi untuk percepatkan pemulihan ekonomi melalui kesan gandaan yang tinggi termasuk melalui rantaian bekalan yang besar. Projek infrastruktur berteraskan sistem pengangkutan bukan sahaja mampu menjana ribuan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan sederhana, malahan pelbagai kesan pertumbuhan ekonomi di kawasan persekitaran. Pembinaan ECRL juga akan membentuk ekosistem pelaburan yang lebih baik, menjana lebih banyak pelaburan langsung asing, domestik dan jangka masa 5 tahun akan datang serta menyumbang kepada pencapaian meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan kos pembinaan, kos terkini ECRL adalah 50.3 bilion ringgit dan bukannya 100 bilion ringgit seperti yang didakwa. Setelah mengambil kira langkah-langkah penyelesaian teknikal bagi meminimalkan impak sosial dan alam sekitar. Pembinaan ECRL juga akan menyumbang kepada penambahbaikan proses pengendalian kargo, peningkatan jumlah kargo dan pemukuhan perdagangan. Dengan adanya ketersambungan logistik seperti yang ditawarkan oleh ECRL, maka kesaling hubungan pertama dan akhir dapat ditingkatkan sekaligus merangsang daya saing industri. Bukan saja untuk memenuhi tuntutan semasa, tapi juga untuk menarik pelaburan baru dan inovasi untuk mentransformasikan industri masa depan dengan pertumbuhan yang tinggi. Yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua, Yang berhormat Seremban telah membangkitkan isu jajaran ECRL. Perkara ini telah dijawab oleh saya pada pagi tadi semasa sesi persoalan. Pilihan jajaran utara ECRL memberikan value for money di mana jajaran ini akan meningkatkan ketersambungan rail kargo ke hub kargo aktif melalui pembinaan Serenda Bypass. Ketersambungan ini meningkatkan daya tarikan untuk pemindahan mod daripada jalan raya kepada rail, meningkatkan kapasiti kargo bagi jaringan rail sedia ada serta menyelesaikan isu laluan kargo dari rari ataupun ke utara. Faktor-faktor yang bakal menyumbang kepada aktiviti pengangkutan rail kargo ini lebih aktif di sepanjang jaringan kereta api pantai barat dan pantai timur. Seterusnya meningkatkan pergerakan kargo melalui rail di seluruh negara yang kini hanya sekitar 5%. Nanti saya baca habis. Kelebihan daripada aspek logistik ini dicapai tanpa mengurangkan tawaran servis kereta api kepada penumpang di mana transit bagi pengguna ECRL adalah di projek yang sedang dibangunkan iaitu Integrated Transport Terminal ITT Gombak Selangor. Ketersambungan ECRL dengan ITT Gombak akan membolehkan penumpang dari negeri-negeri pantai timur untuk terus dihubungkan kepada beberapa rangkaian rail dan perkhidmatan bas. ITT Gombak ini bakal menyediakan ketersambungan kepada LRT terus ke KL Central, akses ke laluan MRT 2 dan ERL terus ke KLIA serta perkhidmatan bas henti-henti dan bas ekspres. Melalui jajaran utara,
landasan baru dual gauge sepanjang 23.9 km akan dibina untuk menghubungkan stesen Jalan Kastam terus ke Westport dan Northport. Ini merupakan tambahan kepada skop asal di mana ia meningkatkan kesaling hubungan di antara Pelabuhan Klang dan juga Pelabuhan Kuantan tanpa isu double handling, dan ianya justru akan menjadi satu drawbridge. Dan ini sekaligus menjadikan pengangkutan rel melalui kargo lebih efektif dari segi kos. Hal ini tidak dapat dicapai sekiranya jajaran ECRM melalui Pulau Keri di mana tidak terdapat sambungan terus ke Westport kecuali melalui pembinaan jambatan terbuka atau drawbridge. Selain daripada itu, projek pembesaran Westport masih lagi dalam peringkat perancangan di mana pembinaan dijangkakan bermula pada tahun 2022. Oleh itu, potensi kesaling hubungan Pelabuhan Kuantan dan Klang tidak dapat dicapai dalam waktu terdekat sekiranya melalui jajaran selatan. Yang Muhammad nak tanya? Sulaiman. Betul-betul. Yang pertamanya, saya tahu apa yang dihujahkan oleh Yang Berhormat Aitam ni, dia akan tetap berhujah begitu. Walaupun apapun hujah kita. Memang saya tidak setuju dengan apa yang dihujahkan. Kalau nak katakan dari segi strategiknya lebih kepada jajaran utara. Tetapi persoalan pokok di sini ialah Yang Berhormat Menteri telah mengarahkan supaya jajaran C itu daripada Bentong dimulakan untuk masuk ke Selangor. Tetapi persoalannya ialah adakah Kerajaan Negeri Selangor sudah meluluskan permohonan dari segi guna tanah tersebut? Kerana saya lihat bahawa seolah-olah Yang Berhormat Menteri sekarang nak bulldoze jajaran C ini dengan menggunakan jajaran utara tanpa kelulusan daripada pihak Kerajaan Negeri Selangor. Itu persoalan pokoknya. Kalau Kerajaan Negeri Selangor tidak memberikan kelulusan, tidak memberikan kerjasama dari segi guna tanah, maka apa yang dirancang itu tidak akan berjaya. Dan ini akan menjadikan satu konflik di antara persekutuan dan negeri. Dan akhirnya, projek ini juga akan tergendana. Dan ini akan memberikan impak yang negatif kepada projek ini. Saya mohon penjelasan. Adakah Selangor sudah berikan kelulusan? Terima kasih. Okey. Kejap. Yang Berhormat Seremban, satu soalan yang memberi peluang untuk saya terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Kerana ramai yang nak tahu apa sebenarnya berlaku. Saya boleh menghafal tarikhnya. 11 Jun tahun lalu, dalam mesyuarat MPFN, Menteri Besar Selangor tak setuju dengan jajaran selatan. Di mana pengambilan balik tanah untuk simpang peringgai sampailah ke sepadan Negeri Sembilan tidak akan dilakukan oleh kerajaan negeri. Dan dalam keadaan itu, yang mempromosikan mesyuarat itu adalah Perdana Menteri. Dan supaya MOT mencari satu penyelesaian. Dan pada 13 Ogos, iaitu mesyuarat berikut dalam MPFM, perkara itu telah dibawa. Dari segi proses, selepas 11 Jun, iaitu pada 20 Jun, MOT telah membuat engagement dengan kerajaan negeri. Seperti mana yang saya terangkan tadi, 37 kali libat urus. Dan kekhawatiran pihak Istana Selangor pun kita ambil kira. Dua perkara penting yang telah dititahkan oleh Tuanku, iaitu pematang kuasa. Kedua, empangan batu. Dua isu alam sekitar yang disebutkan. Tetapi setelah mengambil input kerajaan negeri, kita selesaikan kedua-dua ini. Iaitu kita anjakkan jajaran kita supaya tidak merosakkan alam sekitar. Kedua, untuk empangan batu, kita rela untuk menganjak ke utara sedikit, jaraknya tidak lagi 300 meter dan ianya telah dianjak ke satu jarak 2.2 km dan dibuat terowong sepanjang 14 km. Ini mengambil pandangan daripada kerajaan negeri. Dan lantaran itu, pada 2 September tahun lalu, satu jawatankuasa pasukan khas telah ditubuhkan yang diketuai bersama Kementerian MOT melalui Ketua Setiausaha saya bersama dengan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk sama-sama kita telah mengadakan 37 kali libat urus dengan 17 agensi dengan pihak kerajaan. Jadi saya nak beritahu Yang Berhormat, kita telah berbincang dengan Lembaga Urus Air Selangor, Pengurusan Air Selangor, Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor dan pihak MRL, iaitu projek proponen ini
Mereka komited dengan apa juga perkara yang diminta oleh kerajaan. Termasuk dari segi masalah. Saya tadi bawa satu gambar raja yang telah saya paparkan pada 5 April. Di situ dengan jelas. Kalau kita lihat untuk jajahan selatan, orang asli yang terjejas lebih banyak daripada utara. Kalau kita lihat Rizab Melayu, ianya lebih daripada apa yang berlaku di utara. Kerana kita mengambil pendekatan untuk elak mengambil pandangan kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri telah diberi tempoh lebih daripada 8 bulan setelah sesi lebat urus diadakan bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka buat satu pusat. Saya menjangkakan kalau melihat reaksi daripada Menteri Besar pada 13 Ogos tahun lalu, dia agak positif. Di mana beliau sendiri berkata ada perkara yang belum lagi, sikit lagi yang kita nak selesaikan. Maka pada 21 hari bulan Ogos tahun lalu dan pada 2 September, 2 kali kita bawa paper ni kepada berdasarkan keputusan daripada MPFN, bawa kepada kabinet dan diluluskan. Jajaran asal Gombak. Dan apa yang berlaku ialah kita melihat untuk jajaran utara dia tidak 100%. Dulu berhenti di jalan custom saja. Kawasan tu kalau yang berhormat Kelang tahu, memang kecoh sebab kawasan tu adalah kawasan yang memang didiami oleh ramai orang sini. Dan satu tindakan yang diambil oleh kabinet ialah kita lanjutkan kepada Westport dan juga Northport sepanjang 23.9 km. Dengan cara ini, dia membentuk satu drawbridge. Dan ini memudahkan. Ini akan memberi satu kesan yang baik, impak yang sangat besar kepada kawasan-kawasan yang berhormat Ulu Selangor. Iaitu di kawasan Serendah akan menjadi satu transportation hub yang baik dari segi potensi. Sebenarnya, untuk makluman Yang Berhormat Seremban, saya sendiri telah berbincang dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, ya, Yang Berhormat Podikson. Dan beliau telah bersetuju, minggu depan, sekali lagi kita akan present kepada Ketua Pembangkang. Apa yang kita nak ialah satu penyelesaian yang diterima oleh kedua pihak. Apa yang berlaku Yang Berhormat tanya ke saya, kenapa kita letak TBM machine di situ? Kita kena membayar. Dalam Yang Berhormat sendiri pun tahu apabila Tundai menandatangani SA5, komitmen kita tetap kena bayar. Dalam keadaan kita ni dah terlewat, satu hari kelewatan ni kosnya ialah 1.25 juta ringgit. Kalau kelewatan kita lebih daripada 18 bulan, bermaksud kos yang ditanggung oleh kita ialah 685 juta. Jadi, kita mengambil pandangan daripada kerajaan negeri yang mereka juga setuju Serendah bypass itu adalah penting bagi mereka. Jadi, ianya membentuk satu rangkaian. Satu di Mentakak, satu lagi ialah di Serendah. Di mana line KTMB daripada pantai timur dan juga daripada utara, mereka membentuk satu kesaling hubungan menggunakan isyara dengan ada the land bridge sebelah kiri dan kanan iaitu Pelabuhan Kuantan dan juga Pelabuhan Kelang. Saya gunakan platform ni untuk terangkan pada Yang Berhormat kerana kita lakukan ini yang terbaik untuk rakyat kita. Saya nak tahu Dan saja selepas Yang itu Yang Berhormat, adakah Selangor sudah lulus atau tidak? Yang Berhormat, Saya sehingga nak satu hari ini, clear answer. Yang Pada hari Berhormat, ini, sehingga setakat hari hari ini, ini, adakah Selangor sudah lulus atau tidak? Yang Itu Berhormat, saja. ini bukan mahkamah, saya terangkan. Biar saya terangkan sekejap. Ya. Saya masih lagi menunggu jawapan daripada kerajaan Selangor. Maksudnya belum. Dan pelbagai usaha, Maksudnya belum. Bagi Menteri, Itu saja. Ada Saya satu nak tahu minit lagi jawapan saja itu boleh. saja. Yang Berhormat sekejap. Maksudnya Selangor belum bagi kelulusan. Itu saja. Terima Okey. kasih. Tapi Yang Berhormat, ada kaedahnya. Kita dah bincang pada 31 Mac dan kita akan teruskan usaha ini. Kita bermusyawarah cari yang terbaik. Saya berharap pada semua ahli dewan, kita cari satu penyelesaian yang baik untuk negara kita. Dan dari segi kos saya kata, kalau bandingkan dulu dah banyak dikurangkan. Jadi yang baik kita teruskan. Jadi bagi saya boleh huraikan apa kebaikan dan apa keburukan yang ada dan kita boleh buat perbandingan. Ini akan saya bentangkan kepada Ketua Pembangkang minggu depan, ya. Wakil Jadi, Menteri, Yang Berhormat, Wakil Menteri, you left only one more minute. Saya ingat boleh libat lurus, Okey. boleh ambil bangsa yang tepat. Datuk Yang Bertuah, saya boleh Peraturan mesyuarat Datuk Yang Dipertua. Peraturan mesyuarat Ya. 35.7.
Tuan Yang di-Pertua atau pengerusi boleh menghadkan masa bagi ahli bucat termasuk menteri lah. Panjang sangat cerita ni. Saya nak tahu Saya dah pasal hadkan masa persoalan saya 30 minit atas untuk isu hari. yang sama. Ya, sorry subjek satu Ditumpak subjek. sama ada menteri akan jawab ataupun tidak. Siap. Sila. Jawabat. Saya dah siapkan jawapan, tidak ada masalah. Yang Bobat Tumpat ada menyarankan Terima supaya kasih. kita dapat extension kepada stesen asal, iaitu jajaran asal di Kelantan. Pada waktu ini disebabkan kekangan peruntukan hanya terhad kepada 50.3 bilion, maka pada waktu ini tidak. Mungkin lanjutan selepas tu mungkin boleh kita fikirkan selepas kita siapkan isi area ni. Jadi Yang Berhormat, bayan lepas ada bangkit tentang pembinaan LRT Bayan Baru. Saya rasa saya boleh bagi secara bertulis kerana kita telah meluluskan kita telah memberi penekanan bahawa kita boleh membantu dan skim telah secara konsep, kelulusan konsep telah kita berikan waktu Yang Berhormat Seremban, dan apa yang kita perlu lakukan ialah kelancaran kedua-dua ni LRT disambungkan pada LTAPP, ya. Yang Berhormat membangkitkan Menteri, sikit saja Menteri. Yang kita perlu adalah bantuan kewangan daripada kerajaan. Sekarang LRT itu adalah hanyalah daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak cukup kewangan. Jadi tolonglah bantu sikit sebab dalam rancangan Malaysia ke-12 zero, nothing is given and no project is given to Penang, ya. Jadi mohon Menteri, tolonglah bagilah peruntukan supaya kita boleh bina LRT secepat mungkin, ya. Itu kebaikan untuk semua, ya. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Saya meneliti apa yang telah dibincangkan sebelum itu antara mantan Menteri Kewangan dengan Menteri Kewangan sekarang. Apa yang jadi isu ialah jaminan. Dan itu ketika Yang Berhormat Bagan jadi Menteri Kewangan, itu pun tidak dapat dilakukan. Pada waktu yang sama juga, Yang Berhormat boleh bawa dari kerajaan negeri minta Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk pertimbangkan. Dan berdasarkan ini berpandukan kepada kemampuan kewangan negara. Ini saya tak ada kata tak sokong. Kalau apa-apa saja projek yang memberi manfaat pada rakyat, MOT pendiriannya memang kita sokong. Tapi dari segi availability of the fund, Yang Berhormat mungkin boleh bawa kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk kelulusan mereka mendapatkan Masa dah fund. habis. Jadi, Menteri masa dah habis, Yang Berhormat Menteri. ada satu isu lagi, KWDT 2. Ya. Tolong jawab status tu. Yang Berhormat, sekejap, bukan saya tolong jawab, saya kena jawab setiap satu. KWDT, Yang Berhormat bangkitkan isu KWDT 2 dan saya nak maklumkan projek KWDT fasa 2 ni dijadualkan siap pada tahun 2026 dalam buku rancangan Malaysia ke-12. Ini boleh dilaksanakan dengan perancangan yang teliti serta kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan, syarikat yang mempunyai pengalaman dan kompeten dalam projek rail juga merupakan push factor untuk menyiapkan projek KWDT fasa 2 ini. Keputusan pembatalan SST terhadap syarikat DM LTAT adalah dibuat secara kolektif dan bona fide oleh Jemaah Menteri pada 28 Ogos 2020 dan 2 September 2020 bagi memastikan kepentingan kerajaan terpelihara di samping memberi nilai terbaik. Namun begitu, Kementerian Pengangkutan mengambil maklum keprihatinan Yang Berhormat Seremban mengenai perkara ini. Hala 7 projek ini dijangkakan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat selepas menerima ulasan daripada semua kementerian dan agensi berkaitan. Tuan Yang di-Pertua, tumpak sikit Tuan Yang di-Pertua. Ya. Saya sangat tidak berpuas hati dengan jawapan yang begitu ringkas daripada menteri yang mengatakan bahawa tidak ada oleh kerana keadaan sekarang dan sebagainya. Yang saya minta bukanlah satu perkara yang baru tapi perkara yang telah dirancang sebelum ini dan telah dibatalkan ataupun dipendekkan semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Cuma apa yang saya nak sebut, seperti mana jawapan menteri yang begitu panjang lebar yang menyatakan bahawa kesan kepada pembinaan ICRL yang menjana pulangan ekonomi yang cukup tinggi kepada kawasan di mana ICRL ini dibangunkan dan bagi membangunkan ekonomi kawasan setempat dan sebagainya, saya merasakan bahawa menjadi prioriti kerajaan untuk membangunkan kawasan yang dikatakan sebagai
mundur seperti sekarang ini ditumpat. Jadi saya mengharapkan kerajaan tidak sekadar untuk menyatakan okey kita tak sambung dan sebagainya, oleh kerana perancangan ini sebenarnya perancangan yang telah dibuat pun sebelum daripada ini, bukannya perkara baru. Jadi tinggal lagi, dan kesan yang begitu positif itu sepatutnya diambil kira oleh kerajaan dalam menyeimbangkan ekonomi negara. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Saya bagi satu jawapan yang memuaskan. Apa yang berlaku ialah pada Julai 2019, SA5 telah ditandatangani oleh kerajaan dahulu, di mana dari segi Section A dengan Section B telah dimuktamadkan. Kalau ikut cadangan asal, kesemua laluan ni lebih pada pantai, ya, pesisir pantai, tapi telah dianjak masuk dan sepatutnya sampai Pangkalan Kubuh, betul? Dan dianya sekarang sampailah ke Tunjung yang ada sekarang, ya. Ada berapa stesen? Jadi apa yang saya minta ialah supaya kembalikan kepada jajaran asal sampai kepada Pangkalan Kubuh. Ya. Yang mau baik sikit, bersabar. Apa yang berlaku ialah untuk pemindahan ini, projek ini, skop ini, kerajaan dulu juga terpaksa membayar abandonment cost 1 bilion kepada pihak kontraktor. Ini pertama. Kedua, Section A, Section B telah berjalan. Semasa kita mengambil alih telah berjalan. Sekarang cuma yang tak selesai ialah Section C, seperti mana yang melibatkan negeri Selangor. Ya? Dan kita melihat, saya faham Yang Berhormat, ada permintaan daripada Yang Berhormat yang memperjuangkan nasib orang Kelantan. Saya juga melihat, dan oleh kerana pakej ni telah pun dilaksanakan dan setakat ini 11.59% telah dibuat, maka untuk pakej ni ianya tidak mengandungi stesen seperti mana yang asalnya yang telah diubah pada tahun 2019. Yang Berhormat, Tetapi selepas itu Yang Berhormat Menteri, mungkin kita boleh cari. boleh tak gulung saya ramai lagi Menteri? Okey. Yang Berhormat, untuk Yang Berhormat Bagan Datuk ada sebut tentang pas perjalanan. Ini saya bagi secara bertulis. Kemudian Yang Berhormat Ulu Selangor, saya ada satu jawapan yang agak panjang tentang sistem pengangkutan bas. Yang Berhormat memang prihatin dan syarikat mana yang memberi perkhidmatan di situ pun ada. Apa juga insentif, 7 insentif yang kita berikan kepada golongan yang Berhormat sebutkan ada dalam jawapan bertulis saya. Yang Berhormat Kota Samarahan ada menyebut tentang ART, kita menyokong usaha kerajaan negeri Sarawak dan telah pun dibentangkan Kuching Urban Transportation System pada 10 September 2021 kepada kita. Yang Berhormat Setiu ada sebut tentang untuk menambah JPJ Mobile Unit. Ini satu tindakan yang cukup, cadangan yang sangat baik. Di mana kita ada 17 mobile unit dan setiap negeri peratanya cuma satu. Dan baru-baru ini saya telah berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan dan dalam belanjawan 2022 kita harap-harap ianya ada pengumuman besar untuk membolehkan JPJ mobile unit dapat ditambah dan kita sama-sama nunggu pengumuman tersebut. Dan Yang Berhormat dari segi penjawatan JPJ telah saya terangkan, ini lebih pada penstrukturan. Apabila SPAT telah dimansuhkan dan diganti dengan APAT, ada jawatan tambahan yang telah diberi kepada JPJ 300, kemudian JKJR dimansuhkan, kemudian diserap dalam JPJ dapat 90. Jadi setakat ni 93% untuk penguatkuasaan ni dah dapat, pegawai penguatkuasaan telah diisi. Dan mengenai lesen, ya, dan lesen memandu dan lesen kenderaan motor, road tax. Ini memang JPJ dan proses kita membuat pendigitalan. Dan ianya akan berlaku dan kita berharap kita dapat kurangkan kontak dengan pihak pelanggan dan kalau ianya boleh dibuat atas talian, ianya akan memudahkan rakyat khususnya berdepan dengan pandemik. Jadi Yang Berhormat Kanga ada sebut tentang jeti polis. Untuk makluman, memang setiap 3 tahun kita membuat penyelenggaraan. Yang terbaru untuk jeti Kuala Polis, kita juga mengeluarkan tender. Sekarang dalam proses kita nak mengeruk dan tahun depan saya rasa kita akan mulakan kerja pengerukan dalam tempoh 8 bulan. Ya, saya rasa ini dapat kita teruskan dan menelan belanja yang lebih daripada 20 juta. Okay, itu yang boleh saya beritahu Yang Berhormat Kuala Polis dan kawasan di mana terletaknya jeti ini pada kawasan yang memang cetek. Dan kedua, siltation. Pemendapan berlaku begitu kerap sekali. Ini yang menyebabkan kita terpaksa mengeruk secara berkala. Dan yang terakhir sekali Yang Berhormat, iaitu
Yang Berhormat Tumpak dah sebut hak pelabuhan Tumpak, ya. Yang Berhormat nak jadikan ia sebagai satu pelabuhan. Yang Berhormat, kita dah berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh pihak EPU dengan Maybank, dengan World Bank, National Port Strategy, ya, pada tahun 2016. Kawasan itu dia kata setakat ini tiada keperluan, tetapi Kementerian Pengangkutan berpandangan ialah sekiranya ada pihak swasta yang ingin melabur dari segi aktiviti perkapalan dan memperbaiki kapal, maka kita alu-alukan dan melalui proses yang boleh dikemukakan kepada MOT dan kita akan menilai cadangan tersebut. Jadi Yang Berhormat, akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan dan Yang Berhormat saya Menteri, menggulung. Yang Berhormat Sekian, Menteri, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Terima kasih. sedikit daripada kapal, hanya Sekretariat Gabungan Bas Malaysia telah mohon untuk satu temujanji dengan Yang Berhormat Menteri. So mereka just minta saya tanyakan kalau SUSK Yang Berhormat Menteri Bas boleh apa? uruskan. Sekretariat Gabungan Bas Malaysia. Tak ada isu sebab selalu saya mengadakan mesyuarat dengan semua juga stakeholder, ya. Beritahu saya. Mereka akan belum fix dapat temujanji. Baik-baik. Okey, baik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia.